Dia nak jadi pomen ni, nak bikin motor ni. Bukannya orang cakap macam kita buat-buat minat tau. Benda ni kita kena minat. Benda ni kita kena minat. Sebab tu kalau kita buat sesuatu tu kan, kalau dengan benda yang kita minat, kita akan berusaha bersungguh-sungguh. Dia berbeza tau. Kalau macam kita tengok orang ni buat, macam best kan, try lah buat. Sebab kita tak ada jiwa. Tak ada jiwa. Okey, Assalamualaikum. Jadinya sebelum korang tengok video yang aku nak tunjuk ni, kan nak beritahu dulu lah. Motor ni, dia sebenarnya masalah dia, aku dah siap pasang enjin dia semua. Aku naikkan atas motor. Lepas tu aku dah pasang casing kelas, dah pasang mangkuk kelas semua. Aku nak masuk gear tak boleh Dia sama macam 125 yang masa tu kan, yang casing kita tukar baru. Perkara tu berlaku kembali Jadinya aku kena lagi sekali. Yelah, benda orang datang, gear boleh masuk. Kalau macam tiba-tiba cakap benda tu rosak, yelah, kalau kena orang yang faham, dia faham. Kalau kena orang yang tak faham, masak dia kata kita memandai-mandai. Yang motor ni, aku turunkan balik enjin dia, buat video dekat bawah. Video yang dekat bawah tu, kalau korang tengok video yang kat bawah tu, selepas daripada aku turunkan kali kedua. Video yang dekat atas motor tu, video tu yang pertama. Sebab dalam video tu aku tunjuk, ada yang dekat bawah cara-cara nak pasang, ada yang dekat atas cara-cara nak pasang. Aku tunjuk video tu sebab nak tunjuk cara-cara nak pasang je Korang jangan pening kepala pula, yang ini casing dia buruk, yang ini casing dia baru. Video tu semata-mata untuk tunjuk cara pasang je. Aku tak buat video full motor ni. Sebab apa? Sebab owner dia nak cepat motor ni. Sebab tu aku tak ada video 2 hari Sebab aku menyelesaikan masalah motor Wave 125 ni. Yelah, dah rekod terlalu banyak masalah, jadinya macam aku macam serabut kepala. Jadinya aku kutip sikit-sikit kontennya untuk aku tunjuk dengan korang macam mana cara nak pasang mangkuk kelas ke, kelas plate ke, timing chain, block. Cerita pasal motor ni macam gini Lepas tu motornya pun owner dah ambil. Esok aku nak buat Wave 125 lagi Lepas tu ada double R, ada double R lagi, ada SS, banyak Jadinya korang jangan pening kepala kalau tengok video yang ni. Dia memang agak pening sikit tapi insya-Allah lah cara pemasangan tu tak pening. Cuma kadang-kadang nampak casing ni baru, casing tu tak baru. Jadinya kalau pada aku kalau Wave 125 ni casing dia dah makan, kita tukar je lah geng baru. Sebab kalau kita nak gosok-gosok benda tu kan, benda asal kelang datang orang cakap fit. Kalau kita dah gosok, walaupun lepas kita gosok tu boleh masuk gear, tapi tetap aku tak syorkan lah. Sebab boom gear tu, dia bila terlalu banyak clearance kan, tank korang tekan tu, dia akan bergerak tau. Bila bergerak, nanti kaki U yang dekat dalam tu, dekat sub class dengan sub sprocket tu, dia akan boleh bergerak-gerak. Jadinya bila dia boleh gerak-gerak, aku takut nanti motor korang gearbox boleh pecah. Jadinya korang layan lah video ni 2 hari 3 hari buat dia pening kepala. Kita pasal Wave 125 Wave 125 yang enjin dia aku tak boleh nak bersihkan tu sebab tak ada chemical. Tapi kenapa Wave 125 ni penyakit dia sama je Motor datang okey, lepas tu bila kita overhaul, gear tak boleh masuk. Sedangkan gear pasang betul. Masalah dia sama masalah dia rumah casing gear tu dia rosak. Tapi macam mana nak cakap, benda ni kadang-kadang, yelah, orang sampai motor dia boleh masuk gear. Kalau kita tukar je baru, kalau kena orang yang faham, dia faham geng. Kena orang yang tahu dia hantar, masa dia hantar okey, nanti kan dia cakap kita mandai-mandai pula Okay, jadinya sekarang ni aku nak buka balik Aku nak buka balik casing engine ni. Aku nak try buat macam ada satu komen dekat Wave 125 yang sebelum ni, aku ada baca. Dia buat macam mana tahu? Dia ambil pasir gerembal kan, lepas tu dia gosok dekat casing, dia letak bom gear tu, dia letak dekat casing, dia letak pasir gerembal rumah gear tu. Okay, jadinya aku nak try macam gitu dulu Kita tengok boleh ke tak boleh. Sebab yelah, bila kita letak pasir gerembal, kita letak gear tu dekat casing, bila kita pusingkan, dia punya halus tu, dia ikut macam yang kita letak gear. Okay, jadinya kita try dulu tengok. Okay, sekarang kita buka balik enjin dia. Aduh, aku macam serabut lah geng. Yelah, benda ni aku dah kena 2 kali, bukannya kali pertama.
Maknanya lepas ni kalau aku buat wave 125, dia punya bom gear tu kan, yelah mungkin sebab bila kita dah basuh kan, dah kering, dah tak ada minyak-minyak, tu yang membuatkan dia tak boleh nak masuk gear Jadinya kita kena buka lagi. Okey, jadinya benda ni benda ni kita letak pasir gerembal sikit, kita letak dekat sini, kita pusingkan dia Okey, ni dah longgar juga ni kawan-kawan tengok. Aku try dulu lah, kalau tak boleh kena jugalah tukar casing. Okey, jadi ni sekarang kita dah gosok benda ni. Benda ni orang cakap dia dah halus ikut casing enjin lah. Tapi kita tak tahu dia boleh ke tak boleh. Tak tahulah. Okey, sekarang kita pasang casing dia Kita pasang terus Ini sekarang kita pasang dia punya star ni Kita tak payah ikat spray enjin. Kita tengok lah. Aku pun dah pening lah motor ni. Wave 125 je macam gini Yelah, benda datang okey, takkanlah tiba-tiba dia ada masalah gear. Pening. Tak tahu lah dia okey ke tak okey. Tapi kita cuba lah, kita cuba. Okey, jadinya tak boleh juga Kita dah try gosok pun tak boleh Sebab clearance dia banyak. Ini clearance dia terlalu banyak, korang tengok ni. Okey, sekarang kalau korang tengok aku masukkan gear, tak boleh masuk Boleh pula. Main-main benda ni. Tapi kadang-kadang tak boleh, tengok. Dia ketat. Okey, jadinya bila dia ketat macam ni, aku akan tahan macam ni. Nampak dia longgar. Nampak? Kita kena support sini. Baru dia boleh tolak. Pisang duk gitu. Kau kena tolak benda ni. Baru dia boleh masuk gear. Kalau kita just macam gini je, dia tak boleh masuk. Kalau kita tolak lagi, serabut lah. Tak boleh masuk Jadinya kita kena tukar casing juga. Okey, jadinya motor ni kan, kita tukar casing baru je lah geng. Macam motor yang sebelum ni. Aduh, jadinya kita kena buka lah barang-barang yang kat sini ni semua ni. Cabut balik bearing, keluarkan balik, kita pasang dekat yang sini punya Masak malah pening-pening lah. Jadinya tukar je baru. Okey, sekarang aku nak buka dulu. Aku nak pasang yang baru. Lepas tu aku try gear dia Okey, jadinya casing dia aku dah siap tukar barang-barang dia dekat dalam ni. Bearing semua dah masukkan balik. Sekarang kita try gear dia lagi sekali Aduh, kenapa lah aku buat kerja 2 kali ni. Sebab sebelum ni pun pernah kena, tapi tak bajet lah nak kena lagi. Kita try gear dia. Kita tengok gear dia ni kan, wasir ni dia dekat bawah sini Lepas tu kita pasang skru ni macam ni. Kita masukkan spring dia dalam ni. Baru kita angkat sikit, kita tolak ni. Okey. Tapi kalau korang nak ikat benda ni, korang pakai 10T lah, senang. Pastikan dia masuk dekat dalam lubang bush dia. Kalau tidak, benda tu tak boleh main nanti. Okey, masukkan benda ni. Pasang skru dia. Okey, sekarang kita pasang gear dia. Nanti kita bersihkan balik casing dia. Aduh, casing dah buka pasang ni kotor lah.
Okay, sekarang korang tengok aku masuk gear ya. InsyaAllah dia terus senang je. Nampak? Memang pisang geng kalau kena macam gini. Jadinya kita bersihkan lagi sekali casing dia. Kita pasang balik. Kita pasang dia punya casing Tapi motor ni aku tak buat video penuh kot. Sebab aduh, tak tahu nak cakap. Tapi yang pentingnya motor ni kena cepat geng. Okay, jadinya korang kena alert lah yang pasal gear tu rumah gear tu. Casing ni ketat geng. Ketuk tu tengok lah, dia punya gigi pump cylinder tu tak masuk, pecah. Ok, sekarang kita ikat dah skru dia. Dia dah ada gum. Aku takut gum dia kering. Korang tengok tu enjin dia kotor je. Chemical aku sampai hari ni tak sampai Ada yang tanya chemical pakai chemical apa. Chemical aku pakai degreaser yang warna merah tu. Tapi degreaser tu ada cara penggunaan dia lah. Ada kayu bawah. Ok, korang tengok kalau aku masuk gear, InsyaAllah dia senang. Nampak tu? Jadinya kalau macam pada akulah kalau macam gear korang tu tak boleh masuk, lepas tu korang gosok rumah dia tu boleh masuk, kau jangan pakai juga lah casing tu pada akulah. Sebab benda ni datang, dia memang fit. Dia taklah fit, tapi dia tak adalah banyak clearance sangat. Jadinya kalau benda tu rosak, korang tukar je. Ok, sekarang kita siapkan lah geng motor ni. Aku dah pening tengok motor ni. Benda ni pun korang jangan lupa yang tajam ni, yang kecil ni, dia belah atas tau. Dia duduk macam tu. Ok, lepas tu bush yang tebal ni kan, dia dekat sini Ok, lepas tu ni bush kelas, mangkuk kelas. Ni dekat sini. Plastik dia jadi warna hitam Barang-barang motor abang ni semua jadi warna hitam. Oh, ok. Ok, lepas tu yang pendek ni dia dekat bawah macam tu. Lepas tu baru kita letak dia punya spring. Spring ni kadang-kadang pening juga nak pasang. Jadi kita tengoklah macam mana keadaan dia. Jadinya dia macam gini Ok. Ok, lepas tu korang nak pasang benda ni kan, dia kena macam gini. Ok, mula kita kena tengok benda ni dulu, dia duduk macam mana. Lepas tu time kita nak pasang tu, kita kena pasang macam gini. Ok, maknanya spring ni dia melekat dekat sini. Lepas tu kaki ni dia duduk macam gini. Ok, maksudnya dia duduk macam gini selepas daripada benda ni. Ok, jadi sekarang kita pasang. Mana plastik dia tadi Ok, kita letak dulu lah plastik ni. Senang senang kita nak tarik spring dia Ok, lepas tu korang tarik spring ni. Ok, jadinya dia macam gitu pasang spring motor Wave 125 ni. Dia memang agak pelik sikit lah.
Tapi dia tak akan terkeluar lah. Sebab nanti bila kita pasang casing tu akan tekan benda ni tau. Maksudnya dia tak payah pakai kelip macam motor-motor lain. Okay. Okay, dia punya auto class pun aku pakai Tobaki punya. Okay, pakai yang Tobaki punya. Dia punya mangkuk pun Tobaki juga. Okay, Tobaki. Tapi mangkuk ni aku tukar dia punya mangkuk je. Aku tak tukar dia punya batang ni. Kita rebate mangkuk dia je. Kita try masukkan tengok. Okay, dia akan boleh pusing ke depan macam ni, tapi dia tak boleh pusing ke belakang. Okay, kalau depan belakang tak boleh pusing, dia jam, nanti motor korang jadi kelam mati. Okay, sekarang kita pasang dia punya clutch plate. Jumpy sikit. Jadinya clutch plate dia macam biasa lah geng. Memandangkan yang ini dia menghadap ke depan. Jadinya besi dia tu, besi-besi dia ni yang tajam tu menghadaplah ke sini Okay. Dia macam gini Okay. Kita kena cepat geng. Tapi kalau Wave 125 ni dia tak adalah macam Spy Dream tu. Dia punya kelas tu ujung ada duduk dekat tempat lain. Kalau Wave 125 ni dia memang kat situ je lah tempat dia. Alright. Lepas tu kita pasang lah benda ni. Nak pasang benda ni kadang-kadang dia tergantung macam ni tau. Dia ada tempat-tempat dia. Ni pun tergantung juga. Ni pun tergantung juga. Lagi sekali tengok. Ni baru rapat. Nampak? Dia rapat. Maknanya betul lah kalau macam itu. Okay. Okay. Sekarang kita letak wasir dia. Dia ada wasir kat sini. Ni wasir dia. Wasir dia memang duduk dekat sini. Lepas tu kita pasang lah dia punya mangkuk. Okay. Dia macam itu lah. Okay. Kita dah selesai pasal kelas ni. Kita letak tepi dulu. Sekarang kita ambil barang-barang untuk diletak dekat situ Yang pertama adalah ini. Ini dia bush mangkuk kelas satu. Lepas tu dia ada macam satu bush tau. Bushnya tebal. Mana dia dah macam magic pula. Tadi ada. Oh ni dia. Ni dia bush ni. Dia masuk bush ni dulu. Lap sikit. Barang motor ni aku tak tahu dia macam terbakar semua dedoh terbakar. Jadinya kita letak sikit minyak dalam ni. Ada pasir lah pula. Okay, kita letak minyak sikit dalam ni. Ni minyak selender bukan minyak tuti kan. Okay. Lepas tu kita letaklah dekat sub-sub dia ni. Okay. Ingat untuk korang jangan pakai minyak selender murah-murah sangat. Nanti bercalor-calor ni yang sub ni. Okay. Kita bagi dia licin-licin sikit. Okay, korang masukkan bush ni dekat sub kelas Zeras. Lepas tu bush ni Okay, lepas tu kita nak masukkan apa? Mangkuk kelas dengan auto tu. Macam biasa lah geng. Belakang ni dia ada spring. Okay. Kenapa dia buat spring? Supaya mangkuk auto ni dalam RPM yang rendah, dia tak terlalu banyak clearance. Sebab kalau gigi yang ini dia bertemu dengan ini kan, contoh macam gini lah, dia mesti ada clearance sikit tau. Jadinya gigi yang belakang ni lah yang membuatkan dia tak ada banyak clearance. Bila spring,
kan, dia spring, dia bukan gigi yang mati tau. Dia spring, jadinya dia boleh main. Kurang lah sikit clearance dia tu okey, jadinya kita pusing sikit benda ni. Tak payah banyak-banyak, tak apa. Yang penting dalam, okey, contoh macam gini kan, korang pusing lah, lebihkan 2 mata ke, okey lah. Lepas tu baru letak macam tu. Okey, lepas tu kita, aduh, kita buka dulu lah spring dia ni, spring brake dia, sebab dia mengganggu kalau kita nak masukkan casing. Okey, lepas tu kita pasang. Okey, nak pasang ni kadang-kadang dia susah. Okey, kadang-kadang dia susah nak masuk. Jadinya kalau susah, korang pergi sebelah sana, korang masuk gear. Aduh, rantai belum pasang. Jadinya tak payahlah. Okey, jadi dia kadang-kadang dia susah nak masuk. Okey, sebab apa tahu? Sebab gigi dia kat mangkuk kelas ni, dia tak kena. Jadinya korang pusing-pusing lah sikit sampai dia bertemu macam tu. Okey, dia kena macam gini ke belakang dia free, ke depan ni dia mati. Nampak dia pusing, dia ikut. Kalau ke belakang auto ni tak ikut, kalau ke depan tengok dia ikut. Okey, jadinya kita keluarkan balik dulu. Aku nak tunjuk benda tu okey. Okey, lepas tu kita pasang lah dia punya mangkuk kelas punya spring semua Memandangkan motor ni, dia punya spring kelas ni standard. Tapi kalau nak lagi senang, korang pasang je spring tu siap-siap dulu dekat atas mangkuk kelas tu. Senang. Korang nak pasang terus masuk skru je, tak payah fikir pasal spring dah. Okey, pastikan lubang ni jumpa dekat lubang yang ada skru Jangan kau orang pasang kat lubang yang tak ada skru pula. Macam mana kita nak ikat dedor macam gitu. Okey, jadinya skru dia macam gini Skru 10. Okey. Jadinya kalau kau orang tengok video aku pasang ni kan, kau orang jangan ikut macam gini Macam gini susah sebenarnya, tapi aku dah terpasang, jadinya aku pasang aja lah. Kalau korang nak senang, korang pasang je terus spring ni siap-siap daripada bawah. Lagi senang pada aku. Tapi nak kena ada special tool yang macam gini Kalau tak ada special tool yang macam gini, korang tak boleh pasang. Susah lah, bukannya tak boleh, susah. Takkan korang nak pahat kan. Okay, jadinya aku akan ikat pakai 10T Okey, aku akan ikat segitu dulu Lepas tu aku akan check spring dia, dia masuk pada tempat dia tak. Kalau tak masuk, aku akan adjust pada dalam macam ni, masukkan dia. Ikat lagi. Okey, lepas tu kita check lah. Lepas dah masuk semua sebelah sini, kita check semua spring dia, bagi spring dia semua masuk pada tempat dia Kalau tak masuk, nanti patah geng. Macam ni satu lagi tak masuk, jadinya aku kena adjust. Alright. Bila dah masuk semua, kita dah check semua dah masuk, baru kita ikat sikit. Ni ikat tu korang kena tengok Tengok dia sama rata. Kalau dia tak sama rata, dia patah. Kalau expire lagi senang-senang je dia patah. Pening Okey, lepas tu kita pusing sikit. Tengok spring yang bawah tu masuk Okey, bila dah masuk, spring bawah ni tak masuk geng. Sebab tu lah kita kena ikat sikit-sikit je. Dia longgarkan balik. Nak longgarkan pun tengok-tengok juga geng, bagi benda tu. Okey. Sebab tu aku cakap,
Kalau macam korang tengok video ni, korang jangan ikut style aku pasang benda ni. Sebab sebelum ni aku pun pasang dekat bawah. Maksudnya belum ikat mangkuk kelas aku dah pasang. Bila macam gini, dia susah sikit nak pasang. Dia bukannya tak boleh pasang, dia boleh pasang, tapi susah, leceh lah. Jadinya korang jangan buat kerja leceh macam ni. Barulah kita boleh ikat. Bagi-bagi 3 tempat tu. Yang penting time benda tu turun dia sama rata. Dia sama rata okey lah. Jangan kita ikat satu tempat je, deduk satu tempat. Tapi pada aku lagi senang kat bawah je time tadi kan. Lagi kalau motornya pakai spring class racing, masak deduk babe. Okay, lepas tu kita ikat mati Ikat mati ni biasanya aku akan sandarkan dekat sini Okey. Dia bukannya orang cakap kena ikat betul-betul ketat dia agak-agak ikat rasa ketat gitu okey lah. Bukannya orang cakap pakai impact ikat. Tapi benda spring ni biasanya dia susah nak tanggal. Tapi kalau longgar sangat pun dia tanggal. Okey. Okey, lepas tu kat sini ada bearing tau. Mana bearing ni? Ni dia. Pasang bearing ni. Bearing ni dia letak macam itu je Alright. Lepas tu barulah kita pasang dia punya auto. Okay. Mula-mula motor ni aku ingatkan aku tak nak tukar dia punya rod. Sekejap lagi tengok rod dia, aduh, dia punya rumah untuk pin piston tu dah bercalor. Sebab pin piston dia jam. Bila pin piston jam, memang auto bercalor lah geng. Kita keluarkan benda tu. Padahal benda tu aku panaskan tu. Nak keluarkan, aku panaskan pun calor juga Jadinya memang kena tukar lah. Okay, sekarang kita pasang dia punya head block ni, benda ni dia menghubungkan kita punya lampu gear lah. Maksudnya kalau kita masuk gear 1, gear 2, gear 3, gear 4, gear free, benda ni lah yang control. Okay. Pasang dia punya OC sub gear pula. OC sub gear ni biasanya susah nak pasang sebab dia tebal gila. Tebal gilanya lebah. Masukkan OC ni, aku pakai pipe ni. Kita masuk kat sini. Okey. Okay, ni hose pernafasan yang dekat enjin dia. Hose ni dia pergi dekat mana tau? Dekat kotak napas ni. Kalau motor standard biasanya ada je. Sama juga macam double R. Double R pun ada hose macam gini juga. Kalau macam double R, dia masuk kat kotak napas carburetor juga Okay, kalau macam blok ni kan, dia ada tulis tau, in. In tu maksudnya carburetor. Okay. Kalau in tu maksud dia carburetor. Tapi kadang-kadang ada juga piston yang sampai dia tak ada tulis Dia tak ada tulis.
Lepas tu rumah bal atas bawah pun sama besar. Jadi kita tak tahu yang mana satu atas mana satu bawah. Jadinya macam ni kita nak tahu mana satu atas mana satu bawah. Macam yang aku cakap sebelum ni lah, korang kena ukur pakai kaliper. Kau masukkan pin piston dekat sini, kau ukur daripada atas pin ni dengan daripada atas pin ni, mana satu yang lagi banyak. Okay, pasang ring ni biasa kita kena silang-silangkan dia semua sekali. Okay, dia duduk kat tengah macam itu. Tapi korang tolehkan ke sini. Okay, yang last sekali macam gini. Tolehkan ke tepi sebelah kiri pula. Yang penting longkang-longkang dia ni jangan bertemu Sebab kalau bertemu, lagi-lagi kalau bertemu, lepas tu dia duduk dekat exhaust, masak nanti berasap motor kau. Susah pula nak keluar. Main-main. Jadinya kalau 4 stroke, aku tak kisah sangat tau kalau pakai pin piston macam ni. Okay, kalau pakai piston pin macam ni, klip ni, kalau dekat 4 stroke tak ada benda sangat. Tapi kalau kat 2 stroke, jangan bawa main Okay, jadi sekarang kita pasang dia punya blok Dia magnet tu aku memang tak pasang sebab aku nak tengok maki. Okay, memandangkan kita nak pasang daripada sebelah sini kan, kita pasang klip ni dekat sebelah sini Okay, lepas tu kita tengok dia betul-betul masuk kat dalam longkang dia. Okay, okay, ni nama dia pin piston Okay, letak minyak sikit. Kita pusing-pusingkan. Okay, dah. Lepas tu kita ambil blok dia. Okay, lepas tu kita letak minyak silinder dalam ni. Hole dia sama je Yang beza dia dekat head aku rasa. Sebab head dia besar sikit. Kalau gasket dia yang lain aku rasa sama blok ni. Sebab blok dia kalau macam aku beli kan, aku beli blok gasket overhaul, aku cakap dengan dia aku pakai blok 57, dia akan bagi head tau. Gasket head yang 57. Maknanya memang gasket blok dia sama je. Kita letak minyak sikit dekat ring-ring dia ni. Okay, kita pasang dulu dekat blok. Senang. Nanti dekat atas tu kita tinggal pasang pin dia je. Kadang-kadang dekat atas tu kita nak melayan pin dia tu susah. Jadinya sebelum dia menyusahkan kita baik kita masukkan. Okay, okay, jadinya aku kalau macam nak pasang piston ring 4 stroke ni kan, aku akan buat macam ni pakai buntut screwdriver, aku ketuk keliling dia macam ni. Nampak kan dia masuk. Okay, macam itulah. Yang penting korang ketuk, pakailah getah. Okay, okay, lepas tu kita tengok pin ni sangkut tak. Tengok kalau macam ni kan dia sangkut kan, tak boleh masuk kan. Jadi kita keluarkanlah sikit. Okay, kalau macam ni dah lepas keluarkan lagi sikit. Okay, dia dah longgar macam itu kan. Kita masukkan dulu. Kita letak gasket ni dekat sini. Waktu kita check center bush dia ada tak dekat enjin ni. Okay, sebab kadang-kadang center bush tu tak semua motor ada. Kadang-kadang dia hilang. Mana pergi tak tahu. Tapi kalau tanya aku lah, center bush ni penting tak? Dia memang penting Sebab center bush tu lah yang center kan kita punya piston dengan ring dengan blok. Okay, jadi korang memang kena pakai benda tu. Tak kisahlah 2 stroke ke 4 stroke ke, dia sama je. Dia kalau macam motor sport pun ada aku rasa center tu. Sebab kita bukannya tahu blok tu duduk tegak ke tak tegak ke. Jadinya sebab tu kita kena pakai center bush tu
Okey, lepas tu kita masukkan dia punya piston keluarkan balik benda ni. Dia bila kita dah pasang macam ni kan, dia senang sikit tau kita nak pasang. Bila dia dekat atas tu, nanti kita adjust benda ni, lepas tu kita tolak je pin ni. Okay, bila dah macam gini kan, kita tinggal adjust benda ni je tau. Benda ni kita adjust. Kita tengok dia tegak tak tegak, waktu kita tolak, waktu terus kita pasang klip dia. Okey, kadang-kadang dia sengit tau. Korang goyang-goyangkan sikit macam ni. Nanti dia masuk lah. Okey, lepas tu kita pasang dia punya kelip ni Dia punya kelip tu korang nak pasang hati-hati sikit lah. Takut dia terpelanting masuk dalam enjin. Dia bila kita masukkan tu dia tak masuk longkang dia tau kadang-kadang. Tapi bila kita pusing nanti dia bunyi ketak. Itu maksudnya dia masuk lah kat dalam longkang dia. Okay, lepas tu kita tolak benda ni masuk dalam. Jadi macam itu Sebab tu aku tak masukkan rantai kecil dulu. Sebab leceh Kalau masuk rantai kecil dulu, kita nak adjust rantai kecil tu, aduh, letih Okay, tapi head dia ni, aduh, berdanu head. Tapi nak buat macam mana? Dia nak cepat, hari-hari mesej. Jadi kita pasang je lah Okay, sebelum korang pasang head tu kan, korang kena pasang benda ni. Benda ni korang kena pasang dulu. Kadang terlupa masaknya terlupa. Okay, lepas tu kita pasang dia punya timing chain. Korang kena buka benda ni tau. 10 ni mana ni 10 tu hilang tu. Ni longgarkan lah. Lepas tu dekat dalam ni dia ada spring tau. Kalau korang tengok dia ada spring. Lepas tu kita pasang lah benda ni. Nak pasang dia macam ni Okay, waktu ni korang pegang macam ni. Lepas tu yang ni korang masukkan. Lepas tu pakai screwdriver korang masukkan dalam rumah dia tu. Okay, okay, dah masuk macam itu, baru korang ikat balik benda ni. Pastikan dia masuk dekat dalam longkang dia. Lepas tu korang ikat. Kat sini makin gelap geng. Dah nak hujan. Dedok nak hujan. Jadinya motor ni dia tukar starter dia tau. Aku terlupa nak pasang. Aduh. Bukan dia tukar starter, dia tukar casing. Dia tukar casing dia. Dah tukar casing, memanglah kita kena buka starter dia. Starter dia aku lupa pasang. Jadi aku pasang kejap. Korang letak minyak dekat sini. Okay. Okay, lepas tu kita pasang starter dia. Starter dia ni memang ketat sikit kita nak pasang sebab dia ada o-ring. Jadinya kalau ketat, kita ketuk je sikit.
korang ketuk je benda ni dia macam gitu je geng. Dah siap letak piston dia dekat top dead center top dead center. Okay. Okey, kalau kita buka magnet dia kan, ni kalau macam aku tengok benda ni je. Key magnet ni kan, dia tegak menghadap ke depan macam gitu. Okey. Lepas tu kita lap lah minyak silinder yang kita letak dekat dalam blok tu. Kita lap bersihkan Sebab kalau korang tak lap, nanti berasap. Berasap tu satu nanti dia boleh menyebabkan bal bucu Jadi yang korang lap benda tu gasket blok dia sama dengan blok 57. Tapi gasket head dia tak sama. Gasket head dia mungkin lubang dia kecil lah. Okay, kalau korang tengok dekat sini kan, dekat sini kan dia banyak macam minyak-minyak hitam kan. Dia sebab apa tahu? Sebab kadang-kadang kita isi minyak hitam terlalu banyak. Bila dia terlalu banyak, dia akan muntahkan lalu hose ni. Hose ni pula dia akan keluarkan kat sini. Itu yang banyak ni benda ni. Okey, minyak hitam ni. Maknanya kalau macam enjin tu 800, korang kena letak 800 je. Korang tak boleh letak lebih. Kalau letak lebih dia akan muntah Semua motor ada hose macam gini. Okey, lepas tu korang pegang rantai dia ni. Tolak head ni. Lepas tu time nak tolak tu korang tengok benda ni. Lepas tu pastikan rantai kecil dia tak terselip dekat batang yang dua tu kan. Yang dua tu tak terselip. Okey. Alright. Lepas tu dekat tepi ni dia ada dua skru tau. Skru 8, dia panjang skru ni. Dia ada dua macam gini ni. Skru ni kalau kita cari memang tak jumpa geng. Lepas tu kalau hilang, korang pergi kedai, korang beli skru yang macam gini. Dia panjang sikit, tapi korang boleh lah potong. Tapi ini wave 125 punya. Kau beli EX5 punya. Sebab aku pernah dapat wave 125, dia tak ada skru ni. Aku cari-cari skru dia memang tak ada lah skru dia macam gini. Jadinya korang pakai skru tutup timing chain EX5 ke EX5 Dream ke, dia sama je, cuma dia 10 lah. Dia bukannya 8 macam gini. Yang ni Okey, ni memang wasir dia tau. Tapi cuma ada satu je yang tembaga macam ni. Yang tembaga ni yang keluar dekat pump silinder. Maksudnya yang sebelah kanan belah bawah. Okey, ni skru dia skru dia memang macam gini. Dia kalau skru exhaust dia macam gini. Dia beza tau. Skru exhaust dia panjang. Skru yang ikat head ni dia pendek. Okey, biasanya aku kalau ikat head, aku akan pakai spana yang macam gini Dulu masa ada Toyol cakap spana ni spana telefon je. Aku pun tak tahu mana dia dapat nama tu. Tapi dia panggil spana telefon. Masak spana telefon. Okey, bila dah ikat tu, kau ikat pakai tangan macam gini. Korang silang. Dia bukannya kita ikat, orang cakap kita ikat silang tu, ikat ketat tau. Kita layan benda tu. Kita ketatkan skru ni. Senang cerita, skru ni last lah kita ikat. Bila tiang 4 dah ketat, korang jangan ikat skru ni dulu baru ikat tiang 4, nanti bocor. Tapi skru ni biasanya dia loose. Senang sangat loose Tapi ni okey lah. Tengok dia dia punya sprocket timing chain dia masak warna hitam Okey, lepas tu kita pasang Kita tengok marking dia kat sini kan.
Okay, kalau macam korang tak pasang casing kan, kalau korang nak tengok marking, dia kalau kat casing ni, kalau kat casing ni dekat sini, dia untuk buka tau. Untuk buka kita pusing dengan magnet ni untuk kita tengok ni lah, dekat atas ni ada T. Okay, kalau kita buka benda ni kan, okay, kalau korang buka benda ni ada macam line sikit kan. Okay, line tu dia akan bertemu dengan T ni. Okay, andai kata korang malas nak pasang casing, ni lah, key magnet ni dia tegak je ke depan. Okay, sekarang kita pasang poket dia. Tapi kalau pasang timing chain ni, motor LC, motor Wave 125 memang susah sikit sebab rantai dia tu, dia macam rantai sensor. Dia susah kita nak adjust. Dia tak macam EX5. Memang susah lah. Jadinya time kita nak pasang macam gini, kalau dapat jadi jumpa terus senang lah. Kalau tak jumpa tu kita nak nge-adjust dedoh Okay, lepas tu kat sini dia ada bulat tau sebenarnya, tapi dah tak nampak sebab dia gelap. Ni nampak ni, bulat ni dia bertemu dekat sini Okay, skru dia macam gini Okay, kalau skru ni dia senang putus tau. Jadi kalau korang nak ikat, baik-baik sikit lah. Kalau aku ikat pakai tangan. Takut dia putus ikat. Tahan magnet dia, ikat. Tu ni adjuster timing chain dia kalau korang tengok dia dah bengkok. Nampak tak? Dah bengkok geng. Jadi aku tukar yang baru Yang ini dia pakai apa benda ni? Koho. Ni pun aftermarket punya juga. Bukannya original motor Jadinya dia bengkok. Aku tak tahu kenapa dia bengkok. Jadinya benda ni aku dah beli baru, tapi aku beli yang original. Dia ni tak tahulah dia original ke apa. Yang penting ada lambang Honda. Baik sikit lah daripada yang aftermarket biasa sangat tu. Korang tengok, kalau korang tengok benda ni kan, okay, aduh tak muat pula geng. Okay, jadinya kalau korang tengok benda ni kan, okay, kita ikat sampai habis Kita ikat sampai habis tapi kita tak tekan. Kita ikat biasa je. Dia akan patah balik tau. Okay, jadinya bila korang dah ikat sampai habis macam ni, korang matikan dia. Bila korang matikan macam ni, matikan dia gitu, dia tak pergi tau. Bila kita dah pasang dekat situ, kita dah siap ikat skru ni, baru kita longgarkan benda ni sikit je. Sikit je macam itu. Lepas tu korang tarik screwdriver ni, keluarkan. Dia akan pergi tau. Sebab apa tau? Sebab kalau macam rantai kecil kita dah kendur, dia akan turun sendiri lah benda tu. Benda ni memang kalau yang standard, memang bukan untuk kita adjust dia akan turun sendiri. Biasa yang budak pakai yang racing tu, dia akan ada satu skru kat sini. Lepas tu ada nut, kita ikat yang atas, kita matikan nut. Itu kalau yang aftermarket. Kalau yang budak-budak yang bawa beracing geng. Kalau setakat motor-motor acik-acik ni tak payah racing lah. Okay, lepas tu kat sini sepatutnya dia ada getah tau, tapi nanti kita tengok dekat sini. Okay, dia kendur ni tau. Dia kendur sebab kita tak buka lagi benda ni Okay, sekarang aku buka benda ni Aku buka sikit, lepas tu aku lepas. Macam gitu lepas tu dah tak boleh naik benda ni. Sebab benda yang ni dia dah turun tau. Dia dah turun, dah tekan batang yang kat dalam Okay,
Okay, bila dah settle macam gini semua, wow, aku akan pasang dia punya magnet sebab senang. Sebab motor ni ada starter, dia lain sikit lah. Tapi dia punya barang mak datuk lentung Aku dah basuh berapa kali dah, tak boleh bersih. Masak tak boleh bersih. Lepas tu dia ada needle bearing tau kat dalam ni. Korang letak minyak sikit. Okay.